إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab hadis Arba'un Al-Manawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Bab yang kita akan ambil pada malam ni bab ke-23. Betul? Betul tak? Wuduk dah kan? Bab 22 tu dah kan? Kita ambil bab yang ke-23, bab adab pada hari Jumaat. Adab hari Jumaat. Muallif rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Zakaria bin Ismail bin Kamaruddin Qadahi, Pendang Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menyuruh orang lain mandi dan dia sendiri mandi, kemudian pergi awal ke masjid, lalu duduk dekat dengan imam tanpa melakukan satu apapun yang melekakan, maka bagi setiap langkahnya pahala menyamai pahala amalan orang yang berpuasa dan bangun malam secara berterusan selama setahun. Hadis ini ada sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, nombor hadisnya ialah 1381. Yang kedua, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan menyempurnakan mandinya, kemudiannya memakai pakaian terbaiknya, mengenakan wangi-wangian, tidak memecah belahkan antara dua orang, Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, nombor hadisnya 21569. Yang ketiga, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, datang seorang lelaki melangkahi para jemaah yang sedang duduk mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah, sesungguhnya engkau telah datang lambat dan mengganggu orang lain. Baginda melihat seorang lelaki lain memasukkan antara jari-jarinya, lalu berkata, apabila seorang daripada kalian berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia keluar dengan tujuan pergi ke masjid, maka janganlah dia memasukkan antara jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia berada dalam solat. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadisnya 1118. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah masuk awal bulan Zulhijjah, dan tak lama lagi kita akan masuk hari Arafah, yang mana kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Kalau besok hari Isnin, kalau di Arab Saudi raya hari Rabu kan. Kalau hari Rabu, maknanya hari ini adalah hari tarwiyah. Siang ni diorang dah pergi dah ke tempat wukuf. Jemaah haji mungkin ada yang pergi awal sebab takut jam dan sebagainya. Dipanggil hari ini dipanggil hari tarwiyah kalau di sana lah. Tapi kita hari tarwiyah kita, kalau ikut tarikhnya 8 Zulhijjah tu besok. Hari ni baru malam ni baru masuk yang ke-8. Ni 8 Zulhijjah. Jadi kita berpuasa pada hari Rabu.
bersamaan dengan 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kalau orang yang berada dekat Madinah, kat Arab Saudi, dia dia berpuasa pada esok. Sebab raya dia orang hari Rabu, maka hari Arafah di hari inilah. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sehari, hari ini ataupun besok, malam ni ataupun malam besok, start orang duk sebarkan WhatsApp. Antara WhatsApp yang disebarkan biasanya ialah perkongsian masa wukuf itu. Perkongsian masa wukuf. Galakan berdoa masa yang dipanggil mushtarak, waktu yang dikongsikan sama waktu dengan waktu orang berwukuf. Kalau kita kat Malaysia ni pukul 6 lebih lah. Kalau kat Arab Saudi besok, sebab besok waktu wukuf dia orang, maknanya besok dia orang start wukuf lepas Zuhur sana, sini Malaysia lebih kurang dalam 12 lebih. Maka tersebarlah dalam WhatsApp besok kesunat berdoa kerana kesepakatan masa itu ataupun perkongsian masa itu. Ini satu sebenarnya tidak sabit kita mendapatkan kejaran ataupun mendapatkan kelebihan yang sama disebabkan perkongsian masa. Istilah itu tuan-tuan mati Allah tidak benar. Nyatakan tidak ada dalam hadis Nabi SAW maupun pandangan-pandangan ulama terdahulu. Allah alam setakat yang saya tahu. Kerana kelebihan doa masa hari wukuf adalah terkhusus kepada orang yang mengerjakan haji sahaja. Kalau kita kata semua orang boleh dapat kelebihan berdoa pada hari wukuf, maka tidak adalah keistimewaan untuk jemaah haji. Sedangkan Nabi sebut Al-Hajju Arafah, haji itu mesti ke Arafah. Maknanya ianya terkhusus pada jemaah haji. Jemaah haji yang kita ketika itu yang berada dekat Arafah, maka tidaklah kita yang kat Malaysia ni boleh berdoa untuk dapat kelebihan yang sama. Itu satu sebaran yang tidak betul bagi saya dalam hati Allah, dan bendanya telah ramai dah duk bercakap perkara tersebut, tetapi masih lagi duk sebarkan benda-benda yang kononnya bagus, ya memang nampak bagus, tetapi kesilapannya tuan-tuan mati Allah kat situ ialah ianya tidak disandarkan kepada nas ataupun sewaktu dengan Nabi. Apa yang Nabi suruh ialah untuk orang yang berwukuf, Nabi suruh berwukuf dan berdoa berserta zikir. Antara amalan dua amalan yang dituntut ketika wukuf. Satu, doa selain daripada yang wajib lah. Ini yang termasuk yang tambahan. Sunatnya berdoa sepanjang berwukuf tadi. Yang kedua, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang berwukuf, dua benda ni hendaklah dia sentiasa je buat. Nak zikir yang lain tak ada masalah, nak baca Quran yang lain pun harus, tapi yang sabit dalam sunnah Nabi SAW, Nabi berdoa dan Nabi zikir la ilaha illallah khair ma yaqulu. Maknanya dalam hadis Nabi SAW, antara perkataan yang baik untuk kita sebut ialah la ilaha illallah ketika wukuf. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi syorkan untuk orang berwukuf buat begitu. Adapun orang yang tak berwukuf, Nabi sunatkan berpuasa. Nabi arahkan supaya berpuasa. Nabi tak suruh doa juga, mengatakan untuk lafaz ishtirak dipanggil masa yang dikongsikan itu tidak. Persamaan masa itu tidak. Nabi suruh kita puasa. Tapi kalau kita berdoa atas kapasiti kita orang yang berpuasa, maka harus, tak ada masalah. Yang masalahnya tadi mana Ustaz? Masalahnya kita mengiktikadkan adanya perkongsian kelebihan itu pada waktu yang sama. Waktu orang start wukuf 12.30 sana, katalah pukul 1 Zuhur, 5 jam kita kat sini dalam pukul 5 ke pukul 6 macam tu. Ini waktu yang 5-6 ke atas, waktu kita kena doa sebab sama masa dengan waktu berwukuf.
istilah itu tidak ada tuan-tuan mati Allah setakat yang saya tahu. Apa yang kita kata apa ni yang disebut dalam setakat inilah kita katakan dalam perbincangan berkaitan dengan perkara tersebut. Baik, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa, itu dia yang adalah yang tekan sekadar nak apa ni nak maklumkan benda tu. Dan yang keduanya, hari tarwiyah, kalau kita lihat, saya sekadar nak mengingatkan pula, hari tarwiyah ni apa dia? Dia ada 4 nama. Ada satu dia panggil tarwiyah. Yang kedua dia panggil hari, lepas hari tarwiyah dia panggil hari apa? Hari Arafah. Lepas hari Arafah hari Nahar. Lepas hari Nahar dia panggil hari apa? Tasyrik. Tasyrik kan. So ada 4 nama ni kan. Tarwiyah, Arafah, Nahar, Tasyrik. Tarwiyah maksudnya tarwiyah tu min rawwa yurawwi tarwiyah. Asal kata kerjanya rawwa. Jadi kalau itu dipanggil ra waw ya maksurah ya kan. Rawwa ya tak. Rawwa yurawwi tarwiyah. Maksudnya ialah mengangkat air. Rawaitul ma ai hamaltu ma, makna saya angkat air katakan. So proses angkat air itu kenapa dipanggil hari tarwiyah pada hari yang ke-8 Zulhijjah. Orang Arab zaman Nabi SAW proses pemindahan air berlaku pada 8 hari bulan. Dia orang pindahkan air daripada Mekah bawa pergi ke, daripada mana-manalah dia bawa pergi ke Mina dan bawa pergi Muzdalifah dan bawa pergi Arafah. Supaya di hari yang ke-8 itu dipanggil tarwiyah. Okey. Kalau tuan-tuan perasan kat situ selepas itu pada kurun keberapa zaman Harun ar-Rasyid, zaman Harun khalifah muslimin Harun ar-Rasyid, barulah dibina terusan yang dipanggil terusan Ain Zubaidah. Kalau tuan-tuan pergi mengerjakan umrah ataupun haji sepanjang lereng bukit daripada Mina nak pergi ke Arafah ataupun Arafah nak pergi balik patah Mina. Kalau daripada Mina nak pergi Arafah dia sebelah kiri lah. Kalau daripada Arafah nak pergi ke Mina dia sebelah kanan. Maka akan kelihatan di lereng-lereng bukit itu ada terusan. Sepanjang lereng bukit tu ada terusan. Terusan itu dipanggil Ain Zubaidah. Zubaidah tu siapa? Isteri kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Maknanya dia tabarruk, diwakafkan duit dia sendiri. Zubaidah ni isteri kepada Harun ar-Rasyid ni, Khalifah Amir Muslim Harun ar-Rasyid rahimahullah taala. Jadi Zubaidah ni rahimahullah taala dia infak pakai duit dia sendiri, suruh orang buat terusan sepanjang lereng tu berapa puluh kilometer tu nyatakan. Mungkin lebih daripada 10 kilometer lebih dia sepanjang lereng bukit ada. Sebab daripada Mina nak pergi ke Arafah lebih kurang dalam 10 km ataupun lebih barangkali kan. Jadi air dituangkan dekat Mina, maka air itu akan mengalir sampai ke berhampiran sampailah penghujung terusan itu. Jadi orang dalam perjalanan haus pergi cedok je air minum. Ada senang katakan. Dulu nak angkat jenuh kan katakan. Bila dah ada terusan dia tuangnya air dekat pemula di Mina. Jadi tuanglah di situ, lalu air tadi akan mengalir je dekat sepanjang terusan itu. Diguna pakai hanya pada musim haji. Orang dapat minum air bersih lah katakan. Ada. Wallahu a'lam. Itu dipanggil hari tarwiyah. Yang kedua dipanggil hari wukuf. Hari wukuf ni makruf lah, hari orang berwukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, waqaftu hahuna wal Arafah kulluha mawqif. Aku berwukuf dekat Jabal Rahmah itu, dan Arafah semua adalah mauqif, tempat berwukuf. Kelebihan Arafah itu hanya pada ketika hari wukuf sahaja. Kelebihan hari Arafah dia merujuk kepada ataupun lebih kepada terkhusus pada hari Arafah. Kalau hari lain dia tak ada apa-apa kelebihan. Ada. Ini tak Jabal Rahmah ke, cuma ada situ tempat Nabi berwukuf lah katakan ada. Tapi nak ceritakan ada kelebihan-kelebihan khusus
Tidak ada setakat yang saya tahu dalam nas-nas hadis. Cuma yang ada kelebihan di situ ialah pada hari wukuf sahaja. Tak. So jangan sebab tu ramai kesilapan yang berlaku ialah ramai hari ni pergi naik dekat Jabal Rahmah tu duk tulis macam-macam. Kalau pergi penuh dengan tulisan. Apa yang dia tulis? Dia tulis pasangan dia, dia tulis nama dia, nama suami dengan nama isteri, letak lambang love lah. Macam penuh tulisan. Tak. Kemudiannya bukan setakat itu saja, tetapi benda-benda sihir pun ada. Sebab saya tengok dalam satu dokumentari, masa dia bersihkan Jabal Rahmah tu, dia bersihkan balik daripada tulisan-tulisan tu kan, dia jumpa banyak unsur-unsur sihir. Benda-benda kain kuning lah yang dibalut, diikat gambar lah dengan benda macam-macam, mengatakan. Jadi semua dia dileraikan balik, mengatakan. Wallahu a'lam. Itu orang yang buat lah, orang awam buat. Itu hari Arafah. Hari Arafah start 9 Zulhijjah, bermula lepas zuhur sampailah subuh. Sampailah subuh. Azannya subuh, tamatlah yang dipanggil wukuf itu. Dan masuklah kita kata hari yang berikutnya itu dipanggil hari nahar. Nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Dalam ayat Quran itu Allah suruh sembahyang dan Allah suruh kita sembelih. Kenapa digunakan nahar tidak zabah? Nahar ni dikhususkan untuk unta. Dan Allah perintahkan kaum muslimin ataupun para sahabat Nabi SAW untuk sembelih unta, sebab unta ni adalah binatang yang disayangi, binatang yang diorang, maknanya unta ni ialah kita kata binatang harta yang disayangi lah, selain kata nak. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah firman dalam Quran Auzubillahi minasyaitanirrajim. Mana ayat dia? Laisal bir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan capai kebajikan yang sebenar kecuali kamu infakkan benda yang kamu suka, kata. Intitan daripada ayat ini, maka ayat yang berikutnya tadi fasalli rabbika wanhar, katakan. Jadi unta itu diarahkan untuk nak melihat bagaimana tahap keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka nahar ni, cara sembelih dia lain, tak sama dengan lembu, dengan kambing. Nahar dia cari ataupun dia cucuk bahagian halkum, pangkal leher. Unta ni kan panjang kan leher dia, dan dia tak perlu diikat. Unta tadi tak perlu diikat dan tak perlu ditombangkan macam lembu. Lembu kena tombang. Tak tombang nak sembelih macam mana? Tak boleh sembelih. Kalau unta, yes, unta boleh. Dia hanya perlu ada setengah tu, saya pergi tengok, dia tak ikat pun. Unta tu dah menghadap arah kiblat je, cepat dia buat zap, sikit je. Dia cari, dia pisau dia tu sangat tajam lah. Dan orang pakar, dia memang pakar sembelih. Zap sikit je memang putus dia punya urat. Sebab nak sembelih kita kata 4 urat kena putus kan? Kan? Dua urat darah, pembuluh darah kiri dan kanan, dan untuk saluran makanan dan saluran pernafasan. Empat ni kena putus, katakan. Sebaik-baiknya lah, yang terbaik. Ada setengah ulama dia tak syaratnya ialah ada setengah dia kata wadjan, maknanya dua pembuluh darah tu je. Tapi biasanya kalau dua pembuluh darah tu diputuskan, mesti halkum dengan nafasnya pun sekali akan terputus, katakan. Sebab dia wadjan ni di tepi kanan, halkum dengan ni tengah-tengah. Jadi kalau nak potong dua-dua ni, mesti yang tengah ni juga akan terpotong. Allahu a'lam, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu nahar zabah. Unta kalau disembelih boleh ke Ustaz? Unta kalau disembelih macam sembelih kambing dengan lembu ya boleh. Tapi khilaful aula, bersalahan dengan yang lebih baik. Sebab tu dia panggil nahar.
Jadi unta dengan kambing dengan lembu di apa ni inilah disembelih. Macam biasalah tumbangkan, Allah a'lam. Jadi kemudian seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari tasyrik. Kita ada hari yang keempat dipanggil Yaumut Tasyrik. Tasyrik syarraka yusyarriku tasyrik. Apa makna syarraka yusyarriku tasyrik? Tasyrik maknanya ialah jemur. Macam jemur. Baik jemur ya katakan. Salai itu salai. Kalau cari matahari dia panggil jemur kan. Ha? Sidai untuk pakaian. Jemur ya kata. Jemur ya katakan. Maknanya hari ke-10 ada orang start sembelih dan sampailah hari yang ke-13. Dan daging-daging dulu zaman Nabi SAW ada peti ais kata. Jadi daging-daging tu yang nak disimpan untuk keperluan penggunaan selepas ini, nak tahan lama, jadi mereka menjemurlah daging-daging tersebut. So mereka ada 3 hari lah untuk jemur. Hari yang bermula daripada hari 10, maknanya hari yang ke-11, 12 dan 13. Itu dipanggil Ayyamut Tasyrik, hari-hari untuk menjemur daging ya kan. Jadi dia jemurlah daging itu sampai kering. Itu nama-nama istilah kalau haji lah, mengatakan nama-nama istilah tu. Kalau orang pergi haji dia kena ingat lah, hari ni apa? Hari tarwiyah baru dia kata. Hari ni wukuf, kemudian hari nahar, kemudian hari tasyrik ya kan. Wallahu a'lam. Baik, itu dia tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita masuk hadis yang kita nak bincangkan pada malam ini, iaitu adab pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, man ghassala waghtasala wa ghada wabtakara wa dana min al-imam wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanah siyamuha wa qiyamuha. Man ghassala waghtasala. Ada. Kalau ikutkan terjemahan secara harfi, katakan kalau ghassala ini memandikan, makna memandikan. Tapi kat sini dia ubah sikit maknanya, ialah dari segi ada maksud yang lain. Kita menyuruh orang lain mandi. Kalau terjemahan tu man ghassala, maknanya dia suruh orang lain mandi. Maknanya dia suruh orang mandilah. Mandi Jumaat tuan-tuan mati Allah, ada 2 pandangan di ulama. Yang pertama wajib. Ada pandangan yang pertama wajib. Itu makruf di sisi ulama. Ada yang menyatakan kewajipan, wajib hari Jumaat mandi, katakan. Maknanya kalau tak mandi dia berdosalah. Ada. Dia berdosa jika tidak ada uzur yang syar'i. Kalau ada uzur syar'i dia tak mandi juga, maka dia dimaafkan. Jumhur ulama mengatakan ianya sunat. Ianya sunat yang dituntut. Ada. Paling tidak kalau seorang tu tak nak mandi, maka dia berwuduk. Dia berwuduk. Itu minimum. Ada. Afdalnya ialah mandi. Bila kalau kita lihat sebahagian ulama mengapa dia kata wajib, ialah nas hadis satu. Dekat negara-negara Arab ni satu air susah nak cari. Ada air ni susah nak cari. Kadang-kadang Arab ni ada yang Afrika ke Arab ni seminggu tak mandi. Ada. Dia orang tak ada kata bau, sebab sana tak berpeluh macam kita kan. Katakan kita sini panas dengan peluhnya, dengan apanya dah. Sana panas kering. Jadi mereka letakkan hukum wajib itu pada hari Jumaat. Mana paling lama seorang tu tak mandi tuan-tuan ialah 6 hari lah. Hari yang ke-7 mesti mandi. Istilahnya gitulah ya tuan. Wallahu a'lam. Lain bagaimana sekalipun macam Allah SWT, itu pandangan lah. Saya dah sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat mandi Jumaat itu. So mandi Jumaat, bila start mandi Jumaat? Mandi Jumaat boleh diniatkan selepas sahaja waktu subuh. Makna azan berkumandang, kita masuk je waktu subuh,
bolehlah kita niat untuk mandi sunat Jumaat ni katakan. Mana dia bukan sebelum. Kalau mandi bangun pukul 5 pagi ustaz, diniat sembahyang mandi sunat Jumaat sah ke? Tidak. Kita kata itu tidak dikatakan mandi sunat Jumaat ni katakan. So waktunya adalah start mula dengan waktu subuh lah. Maknanya balik sembahyang subuh tu, kalau nak mandi sunat Jumaat boleh dah katakan. Dah start. Tapi yang terbaik, mandi sunat Jumaat ini makin dekat kita nak pergi sembahyang Jumaat baru mandi. Itu yang paling afdal. Sebab ilahnya kenapa yang makin dekat dengan waktu solat Jumaat makin afdal? Sebabnya ialah kita tujuannya supaya kita berkumpul itu tidak kita dalam keadaan selesa, semua orang. Ada semua berwangi-wangian, semuanya baunya sedap katakan. Kalau kita mandi awal 5 jam, ustaz katalah pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 jam. Ada 7 jam tu kalau kita kat Malaysia ni masuk tengah hari pagi dah mandi sembahyang Jumaat dah kan, mandi Jumaat dah. Lepas tu tengah hari terus nak pergi sembahyang, boleh tahan jugalah. Boleh tahan juga kalau jenis orang yang bekerja berpeluh dan sebagainya. Sebab tu disebutkan makin dekat dengan salat Jumaat makin afdal untuk dia mandi. Wallahu a'lam. Kerana melihat kepada tujuan mandi tadi. Kita ada satu perhimpunan, makanya kita mandi dalam mandi dan kita bersihkan tubuh badan kita dan sebagainya. Baik. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, sesiapa yang menyuruh orang lain mandi dan dia sendiri mandi, dia menggalakkan orang lain mandi, dia sendiri pun mandi, kemudian dia pergi awal masjid. Jadi nak dapat kelebihan yang disebut dalam hadis ni, kena ikutlah. Man ghassala waghtasala, siapa yang mengajak orang lain mandi, dia WhatsApp ramai-ramai, kita hari Jumaat ni sunat mandi, ada. Dia ajak orang lain juga turut sama, kemudian dia pun mandi. Jangan dia ajak orang dia tak mandi. Maka bila dia ajak orang dia tak mandi, dia tak dapatlah pahala ni. Terus automatically kita panggil dia tidak memperolehi ganjaran tersebut. Mana ustaz dapat syarat itu? Disebut pada awal hadis, man. Perkataan man, siapa. Bila sebut man ini dipanggil dalam bahasa Arab, dia panggil man syartiyah. Man yang siapa yang merujuk kepada ianya menjadi syarat. Dia menjadi syarat. So nak dapat pahala kena ikut syarat. Nabi kata apa syarat pertama apa? Man ghassala, siapa yang mengajak, menyuruh, menyarankan orang lain mandi, kemudiannya dia mandi. Syarat yang kedua dia kena mandi. Syarat yang ketiga pergi awal ke masjid. Awal tu macam mana ustaz ni katakan? Awal ni untuk dapat seekor apa? Unta. Nak dapat seekor unta ni tuan-tuan macam mana katakan? Kita ada unta, lembu, kambing, kemudian kita dapat ayam dan telur. Tuan-tuan dapat yang mana? Agak-agak biasa kita ni yang mana tuan-tuan? Telur bagi dua, silat telur pun tak dapat. Silat telur pun tak dapat. Sebab apa? Kadang-kadang lewat kita datang, imam dah naik atas mimbar, memang tak dapat lah. Imam dah naik atas mimbar, tak dapat. Ini dapat pahala Jumaat saja. Kelebihan awak datang awal tu tak dapat. Kita tak untuk dapatkan, kalau disebut ibtikar. Dia kata ibkar dalam bahasa Arab, dia sebut wabtakara wa ghada wabtakara. Maknanya dia segera sampai. Di awal pagi dia sampai. Awal pagi ni lepas subuh. Lepas subuh dia kata. Maknanya masuk je waktu syuruk tu dia dah sampai dah masjid untuk sembahyang Jumaat. Oi lama ustaz. Nak dapat untuk kat sini mungkin tak boleh buat, tapi kat Mekah ramai buatnya awal kan. Jenis kata kan.
Dia sebab apa? Sebab dia nak sembahyang kat dalam, dia kena tentang awal. Sebab tak ada apa, dia pergi sana memang tujuan untuk ibadat. Jadi pukul 9, pukul 8 lagi dia dah masuk dah masjid. Dia dapatlah, tak unta dapat lembu. Dah. Kalau tidak pun kambing. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, itu syarat yang ketiga. Ada. Pergi awal ke masjid, kemudian lalu duduk dekat dengan imam. Duduk dekat dengan imam pula. Maksud duduk dekat imam ni duduk saf depan lah. Duduk tepat saf depan ni katakan. Tanpa melakukan sesuatu apa pun yang melekakan. Jangan duduk depan ni awal sampai tidur pun. Duduk depan duduklah kita kata dah sampai awal pukul 7, pukul 8, pukul 7 lebih kita kata duduk mengajinya, duduk zikirnya, duduk solat sunatnya tuan-tuan macam Allah. Dia buat amal. Bagikan. Maka bagi tengok, baru datang kelebihan. Barulah kelebihan yang dia dapat apa? Setiap langkahnya pahalanya menyamai pahala amalan orang yang berpuasa dan bangun malam secara berterusan selama setahun. Ini bukan saya sebut ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana lahu bi kulli khutwatin amali sanah siyamuha wa qiyamuha. Bagi orang yang buat tadi syarat-syarat tadi, ikut dia punya follow dia punya syarat tu, dia akan dapat setiap langkah, bukan semua langkah tu, setiap langkah. Dia datang ke masjid tadi, dia setiap langkah, setiap langkah umpama amalan setahun puasa dan juga qiyam. Padan tak dengan kerja je. Datang awal, bagi tahu kat orang, dia pun mandi. Datang awal, tak buat benda yang leka, duduk depan saf yang pertama. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini hadis hasan sahih yang disebut oleh ulama hadis. Dan bila amal ini sahih tuan-tuan macam Allah, bila hadis ini sahih, maka itulah ganjaran yang seorang itu akan perolehi jika dibuat. Adalah, memang ada orang buat, tapi boleh bilang dengan jari barangkali. Boleh bilang dengan jari. Mungkin sangat-sangat sikit. Kalau kat dunia ni wallahu a'lam lah, kita kata berapa kerat yang mampu buat begitu. Mampu buat begini. Sebab mujahadah juga, mujahadah bukan mudah dia katakan. Jadi itu dia kelebihannya tuan-tuan mati Allah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua tuan-tuan, siapa yang mandi pada hari Jumaat dan menyempurnakan mandinya, kemudian memakai pakaian yang terbaiknya, yang ini ada amalan yang kedua pula. Bersyarat juga tu. Dia dalam hadis Nabi Abi Dzar radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, man juga digunakan man. Okey, nak dapat pahala ni kena ikut dia punya pertama sekali. Mandi solat, mandi hari Jumaat. Mandi mana kata solat yaumul Jumaat, mandi hari Jumaat. Kemudian dia perelokkan mandinya. Perelokkan mandinya maksudnya dia plus, bukan setakat mandi begitu je. Dia mandi dengan betul lah, maknanya dengan amalan-amalan yang sunatnya dia ikut, follow, mandi perkara-perkara yang sunat semua dibuat. Lepas tu syarat yang kedua, dia pakai pakaian yang terbaik yang dia ada. Summa labitha min salihi siyabihi, yang terbaik yang dia ada. Kemudian dia pakai wangi-wangian. 3 ada. Dia pakai wangi-wangian. Yang keempat, lihat summa lam yufarriq baina itsnain. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia datang tadi ke masjid, dia tidaklah maksudnya memisahkan yang saya faham ialah memecah belahkan antara dua orang tu. Maksudnya ialah dia tak datang ke masjid, dia duduk belakang, dia kerjanya apa? Pisahkan dua orang, dia nak lalu. Tolak dua orang, dia nak lalu. Tolak dua orang, dia nak lalu tengah. Katakan tu maksud dia, memecah belahkan. Ada memecah belahkan, tidak memecah belahkan antara dua orang.
untuk masuk ke dalam masjid ataupun masuk saf yang depan. Mana ada kosong dia duduk. Okey, syarat tu. Maka kelebihannya Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya di antara 2 Jumaat. Allah ampunkan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, hanya termasuk hanya dosa-dosa kecil sahaja. Dosa besar tidak terampun kecuali dengan taubat sahaja. Dosa besar terampun hanya terampun dengan taubat. Dan yang kedua, dengan mengerjakan haji dan syarat-syaratnya lah. Kalau mengerjakan haji itu dengan syarat-syaratnya, seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladatsu ummuhu. Siapa yang mengerjakan haji, syarat pertama, ada syarat juga. Siapa yang mengerjakan haji kemudian lam yarfus, dia tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada nafsu yang haram, katakan. Dijaga dirinya, matanya, telinganya, mulutnya, tuan-tuan rahmati Allah, dan juga hatinya, kata. Kemudian lam yafsuk, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang dosa. Sepanjang kerja hajinya, barulah dia dapat kembali daripada mengerjakan haji, ibarat seperti bayi baru dilahirkan. Kayaumi waladatsu ummuhu, seperti seorang bayi baru saja dilahirkan oleh ibunya. Barulah kita kata di situ pengampunan dosa itu dimaksudkan ialah pengampunan dosa keseluruhannya, dosa besar dan juga dosa kecil. Tapi nak dapat itulah lam yarfus wa lam yafsuk. Haji tu mungkin boleh. Ramai orang pergi haji setiap tahun kan. Cuma 4, lam yarfus wa lam yafsuk, jaga dirinya daripada nafsu yang haram tadi tu segala-galanya. Kemudian yang kedua ialah tidak melakukan perkara yang fasik. 2 benda tu bukan mudah, bukan mudah. Wallahu a'lam. Jadi cara untuk pengampunan dosa besar itu. Adapun dosa kecil banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, Abdullah bin Busr menyatakan bahawa datang seorang lelaki melangkahi para jemaah sedang duduk mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduklah, sesungguhnya engkau telah datang lambat dan mengganggu orang lain." Ialah kadang-kadang sikap dia datang lambat tapi nak duduk depan, kata. Bila dia datang lambat nak duduk depan, maka dia akan menyusahkan orang lain. Dia akan menyusahkan orang. Orang tengah duduk, kena sentuh, kena tolak, kena ni dia nak langkah dan sebagainya. Kena kan kalau Arab kan duduk kat semayang kat Masjidil Haram kan, Masjid Nabawi, kita dah lah badan kecil, dengan kita langkah bangun-bangun, sentak aku dalam mana ni, gelap, rupa dalam kain orang. Dia Arab badan besar, dan dengan termasuk dalam kain ni. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya berlaku begitu. Kerana sebab itu Nabi SAW suruh duduklah, sesungguhnya engkau telah datang lambat dan mengganggu orang lain. So kita datang lambat, duduk belakang lah. Kecuali memang kita ada, kita kata kita tugas jadi Bilal ke, itu lain lah, memang kena ke depan, kan ada sebab musabab. Itu part lain. Baginda melihat ada seorang lelaki pula memasukkan antara jari jemarinya, lalu berkata, memasukkan jari jemari ni macam mana tuan-tuan macam Allah? Dia kata tashbik dia kita buat macam ni. Tashbik dalam bahasa Arab dipanggil tashbik. So tengok lafaz Arab ni dipanggil tashbik. Tashbik, hari Jumaat sedang berkhutbah, kita dilarang buat begini dan mematahkan jari. Mematahkan jari ni panggil. Kita meletupkan apa istilahnya? Meletupkan jari nak mematahkan nanti lain tak ya. Patah-patahkan, keletup-letupkan. Kadang ada orang buat masa hari imam sedang berkhutbah. Dua benda ni dilarang, katakan. Tashbih dengan meletup-letupkan jari, kata. Baik.
Nabi sebut, dia kata apabila seorang baginda melihat seorang lelaki lain memasukkan antara jari jemarinya lalu berkata, apabila seorang daripada kalian berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian dia keluar dengan tujuan pergi ke masjid, maka janganlah dia memasukkan antara jari jemarinya, kerana sesungguhnya dia berada dalam salat. Hadis fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah. Ini ketika salat Jumaat lah. Ketika salat Jumaat. Perbuatan memasukkan kedua jari tadi ataupun jari jemarinya antara satu sama lain ketika khusus dia terkhusus pada ketika salat Jumaat. Pada ketika salat Jumaat. Dia tidak secara umum. Sebab hadis ni kita lihat Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah. Itu dalam hadis tu. Hari Jumaat Nabi sedang berkhutbah. Nabi tegur ketika salat Jumaat. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan tadi tasybih itu antaranya disebut dalam penerangan di sisi ulama, tasybih itu adalah takabbur. Meletakkan jari jemari antara satu sama lain ketika imam sedang berkhutbah, maka itu dianggap sebagai takabbur. Takabbur. Wallahu a'lam. Jadi elakkanlah perbuatan tersebut ketika imam sedang berkhutbah. Wallahu a'lam. Elakkan kita buat benda tu ketika imam sedang berkhutbah. Baik. Kita baca apa yang disebut kat sini dalam pengajaran hadis. Di antara amal soleh yang paling tinggi kedudukan yang di sisi Allah adalah amalan yang dilakukan pada hari Jumaat. Walaupun hari Jumaat ni adalah hari yang disebut Sayyidul Ayyam, banyak kelebihan-kelebihan. Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat, diturunkan ke atas bumi pada hari Jumaat. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. Tetapi antara perkara yang dilarang hari Jumaat ini, tuan-tuan, ialah takhsisul ibadah fi lailatul Jumaah, mengkhususkan amalan qiyam pada malam Jumaat. Maknanya kita tidak boleh sengaja untuk mengkhususkan malam Jumaat itu sebagai untuk qiyam, dikatakan, sebab ada larangan daripada hadis Nabi SAW perbuatan tersebut. Kecuali kita kata memang kita tak ada niat pun nak khususkan, cuma malam tu je yang free untuk kita, kebetulan malam tu free, kita pun qiyam. Tapi kalau ianya dirotitkan setiap masa mengkhususkan malam Jumaat baru nak qiyam, malam Jumaat nak qiyam, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak, katakan. Kemudian ya tuan-tuan mati Allah, dalam hari Jumaat ni selain daripada mandi, kita banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Kita membaca surah Kahfi. Nabi SAW sebut man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'u lahu nuran baina jum'ataini. Siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan beri dia cahaya di antara dua Jumaat. Maka di antara dua Jumaat, Nabi SAW sebut suratul Kahfi, sunat dibaca pada hari Jumaat, merujuk kepada malam Jumaat dan siang Jumaat. Bacalah surah Kahfi komplit daripada awal sampai akhir. Ada buat bagi dia pahala ganjaran yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari Jumaat adalah hari yang mana terdapatnya doa yang mustajab. Ada dua pandangan di ulama. Yang pertamanya ialah di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah. Dua khutbah itu iaitu ketika imam sedang duduk. Saya syorkan kita kata benda ni, ambil kesempatan semua makmum ataupun semua jemaah yang mendengar khutbah, ambil waktu itu untuk berdoa sendirian, katakan. Tidak perlu mengaminkan doa yang dibaca oleh Bilal, katakan. Tak perlu pun, katakan. Sebab apa? Sebab kat sini rugilah kita nak ambil istifadah doa yang mustajab itu
Dan setiap orang ada permintaannya sendiri. Jadi tidaklah menjadi syarat untuk kita kena aminkan bacaan doa yang dibaca oleh Bilal, katakan. Masing-masing boleh doa sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah.
Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, muallif ataupun pengarang tadi, walau bagaimanapun seorang itu perlulah memelihara adab. Maknanya syarat-syarat nak dapatkan pahala yang disebut ganjaran pahala yang besar tadi, perlulah mengikut dia punya adab-adab ataupun syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadilah, yang telah saya sebutkan. So hari Jumaat ini mati Allah Subhanahu wa taala, balik pada persoalan tadi berkaitan dengan waktu yang mustajab doa tadi. Di antara dua khutbah bagi apa yang boleh saya syorkan ialah setiap orang perlu berdoa, sebab waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Tak perlulah dia mengamin, bukan syarat untuk untuk di antara dua khutbah itu mengaminkan bacaan Bilal, katakan untuk ialah kita katakan tidaklah menjadi masalah bila nak baca tu, cuma tidaklah juga menjadi syarat kepada makmum untuk mengaminkan. Bahkan kita galakkan para semua jemaah untuk membaca doa sendirian, kerana waktu itu adalah waktu yang mustajab. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua ialah dia sebut inda ghurubis syams, maknanya ketika matahari sebelum ataupun dipanggil akhir waqtul yaum Jumaah, makna waktu yang terakhir pada hari Jumaat. Waktu yang terakhir pada hari Jumaat itu merujuk pada sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib, dan mati Allah itu dianggap sebagai waktu itu adalah waktu yang besar. Sebab tu kalau kebiasaannya dulu mereka akan datang awal untuk solat maghrib Jumaat itu, maghrib hari malam Sabtu itulah, maghrib malam Sabtu tu. So dia datang awal pukul 6.30 dah sampai dalam masjid. Petang Jumaat tu lepas asar 6.30 dia datang duduk kat masjid, tunggu salat maghrib dan sambil berdoa. Sebab waktu itu lahazat, waktu-waktu akhir hari Jumaat itu termasuk dalam waktu yang mustajab. Itu ada dua pandangan di sisi ulama dalam membincangkan waktu mustajabnya doa. Ada sa'ah yang disebut dalam hadis Nabi itu hak yang mana? Sebab itu ada yang kata di antara dua khutbah, dan ada yang kata akhir yaumil Jum'ah, makna waktu yang terakhir pada hari Jumaat, iaitu merujuk sebelum terbenamnya matahari, sebelum masuknya waktu maghrib hari Sabtu itulah, wallahu a'lam. Baik. Yang kedua Allah tidak memberikan kelebihan hari Jumaat kepada umat terdahulu seperti mana yang diberikan kepada kita. Kelebihan hari Jumaat ni terkhusus pada umat kita, umat Nabi Muhammad, yang kita ada hari ini, iaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat juga tidak berlaku kecuali pada hari Jumaat. Tapi bila Jumaat yang mana, wallahu a'lam. Pagi, petang, siang, malam, wallahu a'lam. Yang pentingnya dalam hari kiamat ini, dia berlakunya tiba-tiba. Dia berlakunya tiba-tiba. Sahabat Nabi SAW, satu ketika mereka sedang membincangkan tentang hari kiamat. Nabi kata, apa yang kau duk bincangkan? Nabi duk bincang pasal kiamat. Nabi kata, la taqumus saah, tidak akan berlakunya kiamat itu kecuali berlakunya 10 perkara. Kecuali berlaku 10 perkara. Yang pertama sekali Dajjal, Nabi Isa. Kemudiannya tuan-tuan mati Allah, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, yang keempat dipanggil 4, 5, 6. Kalau tak silap saya 4, 5, 6 tu gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di tanah Arab. Ketiga-tiga tu berlaku serentak. Maksud berlaku serentak, semua nampak. Waktu maknanya sebelah timur nampak, sebelah barat nampak, tanah Arab pun nampak. Sekarang tak pernah berlaku lagi. Biasa dua. Maknanya timur nampak, barat pun nampak. Kita kata boleh nampak serentak, tapi tiga serentak nampak tak pernah. Itu dia panggil macam Allah yang ke-6. Yang ke-7 dukhan, asap. Kemudiannya yang ke-8 dabbah, binatang. Yang ke-9 macam Allah
ialah terbitnya matahari daripada timur ke barat. Yang terakhirnya ialah narun tahsyurun nas, maknanya api yang keluar, yang mengumpulkan manusia di satu tempat. Kalau ikut dalam hadis yang lain, di Syam. Kita ada padang mahsyar dekat dunia ni. Dekat dunia ni sekarang, nanti akhir zaman, besok kita ada mahsyar dunia. Ada mahsyar dekat dunia. Mahsyar ni ada tempat berkumpul. Tempat berkumpul kita dekat akhir zaman besok dekat mana? Di Syam. Semua akan berkumpul. Kita ni kat Malaysia pun kena ke sana ya? Yes. Itu kelebihan Syam. Macam mana boleh ke sana? Wallahualam. Bagaimana naik apa ke, macam mana, wallahualam. Tapi yang pastinya, sebab kenapa kita kena ke sana? Sebab kita terpaksa ke sana kerana kita di belakang kita api. Api yang keluar. Sebab dia api yang pertama yang akan keluar itu di Aden ataupun di Yaman. Di Yaman ni dia ada satu kawasan yang kawasannya adalah kawah berapi. Bila dia start saja bermula daripada situ, dia akan keluar, katakan lahar tu, berapi tu akan keluar sehinggalah merebak timur dan barat. Seperti dalam hadis Nabi SAW tu yang terdapat timur dan barat, dan menyebab dengan api itu menyebabkan semua orang akan lari dan sampailah ke ke mahsyar dunia yang dipanggil Syam. Syam ni merujuk pada Jordan, Palestin dan Jordan lah, sikit dengan ada di ujung Lebanon sikit ujungnya tekan. Wallahu a'lam. Apapun, mudah-mudahan Allah selamatkanlah kita. Baik. Kemudian yang kiamat, walaupun dah berlaku, Nabi dah sebut dah kiamat itu berlaku pada hari Jumaat, tetapi tidak diketahui Jumaat yang mana. Wa may ya'lamu illallah. Tidak ada siapa pun yang tahu kiamat tadi bila berlaku. Waktunya hari Jumaat yang keberapa, pagi petang. Yang pastinya dia datang tiba-tiba, baghtah. Kata dalam Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, baghtah, tiba-tiba. Sedang kita tak sedar, orang sedang menyusukan anak, orang sedang perah susu lembu, tak sempat pun nak beritahu yang kat luar rumah, tak sempat pun nak beritahu yang dalam rumah, tak sempat pun nak call. Dia berlaku serentak, tiba-tiba semua. Itu kiamat. Sebab macam mana boleh berlaku begitu serentak, sedangkan kita kat sini Ustaz, sebelum berlakunya kiamat itu tadilah, maknanya berlakunya api tadi menyebabkan semua terkumpul dekat satu tempat. Dan bila berlaku terkumpul satu tempat, so tidak mustahil berlaku serentak semua. Jadi kadang-kadang kita fikir kiamat macam ni Ustaz, kalau sini kiamat dekat adakah dekat apa, dekat Arab Saudi pun kiamat sempat tak kita call ke apa? Memang tidaklah, tak berlaku macam tu yang kita bayangkan. Apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW ialah kita akan dikumpulkan dulu satu tempat. Tak tahulah jangka masanya tu berapa lama kumpul kat situ. Tak. Wallahu a'lam. Jadi itu tanda-tanda kiamat yang ada, walaupun kalau tak ikut susunan tu saya minta maaf. Kerana dia adalah khilaf dalam ulama berkaitan dengan susunan tanda-tanda kiamat itu. Yang pastinya Dajjal lah yang pertama sekali, itu Dajjal. Dajjal keluar dulu. Dajjal keluar dulu. Nanti kalau ada rezeki masa kita cerita pasal Dajjal lah. Baik, yang ketiga, tiada salat yang boleh ditunaikan pada hujung waktu asar. Tidak ada salat selepas salat asar kecuali yang mempunyai sebab. Salat zawatil asbab. Tetapi kita boleh beriktikaf kat masjid, harus untuk beriktikaf. Nabi sebut dalam hadis dia, siapa yang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, siapa yang duduk menunggu waktu salat, maka seolah-olah dia berada dalam salat sehinggalah datang waktu salat tersebut. Dikatakan dalam riwayat daripada sahabat Nabi SAW dalam kitab Musnad. Oleh itu, yang disebutkan di atas bahawa terdapat satu waktu khusus, ini saya dah sebutkan tadi, sebelum maghrib, di mana jika seorang itu berada dalam salat
dan memohon hajat kepada Allah, nescaya akan dikabulkan. Itu bermaksud seorang itu menunggu waktu salat dan beriktikaf. Mana sebelum maghrib. Bukanlah salat ni 2 rakaat, tak ada. Dia katakan sebab tidak ada salat yang khusus ataupun selepas salat asar kecuali yang mempunyai sebab. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia tuan-tuan mati Allah yang sempat kongsikan pada malam ni, insya-Allah bermanfaat. Dan insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke bab yang ke-24 pada masa akan datang, adab dalam melakukan ketaatan. Nak melakukan ketaatan pun ada adab-adabnya, katakan. Adab-adabnya, jangan sampai kita disuruh memperbanyakkan ibadat, tetapi tidaklah disuruh kita duduk dalam masjid 24 jam. Seperti mana yang didakwa oleh para sahabat. Ada sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, dia kata, dia berbincang sama mereka, kalau macam tu aku nak puasa je setiap hari. Ada seorang lagi, aku nak qiyam je sepanjang malam. Ada satu lagi, dia tak nak berkahwin. Berkahwin ni ganggu dia nak beribadat, dia katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah, bila sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi kata, aku adalah orang yang paling afdal di kalangan kamu. Aku juga ada waktu aku puasa, ada masa aku tak puasa, ada masa aku tidur, ada masa aku qiyam. Aku juga mengawini perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Jadi nak beribadat, nak mentaati perintah Allah pun ada adab-adabnya. Nanti insya-Allah kita akan ambil pada siri yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.